Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Mabuhay anak saya. Sawadikap. Salam apa. Petang ni saya ingin berkongsi pendapat saya dan juga hasil daripada penelitian saya berkait bayaran-bayaran daripada pihak Global Currency Research. Jadi apa yang saya nak sentuh hari ini iaitu berkait dengan EBS, Emergency Broadcasting System, yang sepatutnya dilaksanakan pada 4 Oktober. Tetapi oleh sebab-sebab tertentu mungkin infranya tak cukup pasal dunia akan blackout 3 hari. Jadi mereka cuba buat plan B, dan dalam perancangan setelah gagal pada 4 bulan Oktober, mereka plan nak buat 11 bulan Oktober. Tapi in between mungkin ada satu solution. Mereka membuat keputusan menggunakan satu peristiwa, iaitu menggunakan Hamas untuk melancarkan serangan besar-besaran kepada Israel untuk sebanyak 5,000 roket, yang dunia menjadi panik di manakah hasil yang diperolehi oleh pihak Hamas. Jadi maka hari ini dalam 13-14 hari bulan hari itu, Hamas telah menembak broadcasting, telah menembak satellite broadcasting Israel, kerana kononnya dan dicerita kepada dunia bahawa Hamas telah menembak satellite broadcasting Israel. Jadi dalam masa yang sama, Rusia juga telah memberi amaran kepada pihak barat akan menembak satellite barat. Jadi apa yang saya lihat di sini, bahawa yang ditembak oleh Hamas ini bagi saya mungkin ada sesuatu agenda di pihak perisikan dunia. Jadi saya nampak untuk EBS, Emergency Broadcasting System ini telah bermula di Israel, kerana dah air dah tak ada, elektrik dah tak ada. Jadi mereka menggunakan penembakan satellite broadcasting Israel ini adalah sebagai bermulanya EBS. Dalam segi logiknya, bahawa mereka menembak satellite broadcasting Israel ini memang betul, kerana pihak Hamas ataupun pihak Palestin sendiri melihat bahawa dunia ini dikontrol oleh satellite broadcasting Israel sebagai mainstream media, termasuk CNN, Al Jazeera, BBC News, bahkan CGTN sendiri. Jadi apa yang saya nak reda, bahawa blackout ini mungkin kita Malaysia, Asia tak payah bimbang, kerana mereka telah pun meganapkan keadaan di Israel yang menjadi alasan untuk buat EBS. Lagipun satu redemption, pemulihan dan penembusan bond ini, apabila NIQD 25,000 daripada Iraq terlalu banyak yang dicetak oleh Saddam Hussein, menyebabkan Saddam Hussein dibunuh. Ini adalah satu sebab supaya kuasa dunia Islam tidak boleh mengatasi kepada kuasa dunia lain. Jadi apa yang saya bimbang satu lagi, apabila Junior Marcos, Presiden Filipina sekarang, telah menyatakan bahawa beliau akan menuntut untuk royalti kepada setiap pemulihan dan penebusan bom-bom ini, dan kemungkinan kesan akan berlaku kepada Filipina dalam segi EBS ini. Kerana pihak tertentu dia tidak reda untuk melepaskan royalti kepada pihak Filipina, seperti berlaku pada World Trade Center 2001 11 September. Begitulah sama juga fenomena ini akan berlaku pada fenomena 2001 11
September adalah tidak mahu menyerahkan gold yang diberi pinjam oleh senior Marcos, Presiden Filipina ketika itu, kepada Federal Reserve pada 10 hari bulan 11, 10 hari bulan 9, 1981, mana tempoh 20 tahun mesti serah balik emas yang dipinjam. Tapi kerana dia tak nak serah, dia belonkan World Trade Center pada 11 September. Jadi dia jadikan 911 sebagai rescue, sebagai titik ada tarikh untuk dunia tahu bahawa 911 itu adalah rescue. Seperti kita budak-budak dulu belajar sekolah, ada rescue 911, 999, dan ketika itu dicipta nombor-nombor ini. Jadi apa yang saya nak share dengan tuan-tuan semua, apa yang perancangan saya untuk Asia, dan saya juga kawan-kawan panggil saya Tok Kenalan, sekarang ramai kenalan, dan nama saya juga diubah kepada Sada Pa'a. Jadi saya suka juga menjemput soal cadangan saya untuk buat Iron Corridor ekonomi untuk Malaysia dan Asia, sehingga saya dapat satu idea untuk buat Magic 7 ekonomi, iaitu ASEAN 7 Nations, melibatkan 7 negara ASEAN, tolak Vietnam, Cambodia dan Vietnam, Laos dan Myanmar. Jadi dengan 7 negara ASEAN ini melibatkan 203 provinsi, saya jadikan 7 syarikat sebagai limited, dan yang lain yang provinsi ini melibatkan 203 provinsi, saya jadikan holding limited. Jadi syarikat ini menjadikan 210 syarikat untuk Magic 7, yang mana bayaran didapati besok daripada redemption dengan recovery. Saya akan letak siap daerah ataupun siap provinsi yang saya buat syarikat sebagai time deposit 10 ke 15 tahun jangka waktu, di mana setiap tahun interest saya tidak minta 4%, saya minta hanya 2%. Setiap 2% setahun untuk 200, bermakna 203 provinsi melibatkan 20.3 bilion, 2% setahun. Duit ini akan dimasukkan di bawah tabung Sovereign Wealth Fund. Sementara untuk menyambut atas kehendak Perdana Menteri Yang Amat Perdana Menteri sendiri untuk ASEAN Monetary Fund, nak gantikan IMF, International Monetary Fund, saya telah susun 52 negara di Asia di bawah Asia melibatkan 982 provinsi. Juga akan dibuat platform syarikat untuk credit enhancement, bagi tambah nilai, di mana pulangan macam saya kata tadi, interest 20% saja ini akan diletak dalam Sovereign Wealth Fund negara. Sementara yang lain-lain tu saya akan mencipta Foreign Direct Investment, saya akan mencipta Reserve Bank Foreign Direct Investment. Reserve Bank maksudnya syarikat saya yang baru memperoleh 4 lesen daripada Nation of Hawaii untuk digital, untuk commercial, untuk investment dan untuk offshore bank. Jadi saya rasa insya-Allah sekiranya Allah SWT membuka hijab mana-mana pihak atasan, cadangan saya bukan saja untuk ASEAN Monetary Fund yang saya panggil Magic, Asia Magic, dan kami akan pergi ke Afrika, kami panggil kepada Magic Black, kami panggil ke Magic Black, bukan Black Magic, dan pergi ke Amerika North and South sebagai Uncle Sam Magic, dan Europe saya akan tentukan apa nama yang sesuai, di mana saya jangka seluruh dunia 206 negara melibatkan 3,216 provinsi akan mempunyai syarikat platform masing-masing dengan jumlahnya 3,422 syarikat. Jadi hasil daripada ini, setiap syarikat saya akan melantik kawan-kawan sahabat, siapa kenalan saya, terutamanya Fandi TV Capital. Setiap syarikat 8 orang pengarah yang dilatih.
pengarah-pengarah dilantik mempunyai remuneration untuk cost of living allowance yang amat menakjubkan. Dan saya membina jutawan klasi. Jadi itulah saya nak cerita apa fenomena hari ini, apa yang saya nak tekan tadi soal EBS. Maka saya susung balik untuk counter balik perkara-perkara ini yang kami letakkan. Program ini adalah dipanggil program pemikiran langit biru ataupun Blue Sky Thinking Initiative. Sebab itulah suka saya nak share juga dengan pihak pendengar hari ini bahawa saya juga telah mencari satu istilah, satu makna yang sesuai untuk madani. Kerana kita dengar hari-hari lepas berita dalam TV hari-hari bercakap pasal madani, ramai kita tidak tahu what is madani. Cuma kalau orang Melayu, mungkin orang Islam boleh nampak dikatakan istilah itu berbahasa Arab. Tetapi bagi saya madani, saya jadikan English sebagai Malaysianist Agenda Development Alternative Nation Income. Ini untuk menentukan pendapatan negara. Saya tak mahu besok kita punya nilai ringgit hari ni dapat RM73 Kalau pergi ke RM5 $1, saya rasa kerajaan sendiri akan menjadi satu kesusahan untuk berfikir. Jadi saya harap insya-Allah sekiranya redemption ataupun recovery ni dibayar dengan segera oleh pihak-pihak, oleh Amerika Treasury, bukannya Federal Reserve. Pasal Federal Reserve sekarang ni USD sudah collapse, dikeluarnya USTN, United States Treasury Note, di mana insya-Allah sekiranya pembayaran berlaku segera, saya akan memulihkan nilai ringgit akan naik kepada asal, iaitu RM2.30 $1 insya-Allah. Dan kita akan duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Brunei dan Singapura. Bahkan cadangan orang kita untuk mewujudkan currency sendiri, di mana saya dah nampak bahawa 7 negara ASEAN yang saya panggil Magic 7, saya telah mencipta currency sendiri yang dinamakan ARIAL, iaitu ASEAN Rial. Jadi ini cadangan Datuk Khalid dan saya sudah design, dan sekarang ni peringkat permohonan dengan World Bank, dengan United Nations bahagian currency insya-Allah. Dan saya buat masa ini, untuk makluman tuan-tuan, saya sedang memegang di dalam custody saya di warehouse denomination peringkat Yotalilian. Jadi 100 Yotalilian iaitu 30 bilion biji kosong. Dan yang kedua, saya juga dalam warehouse saya ada 100 trilion HKD, Hong Kong Dollar Note, yang ada dengan saya sekarang ini dalam proses. HSBC Hong Kong sendiri ingin mengambil kerana saya ada lebih kurang banyak bundle juga yang telah pun di-verification dan telah pun di-authentication oleh pihak HSBC Hong Kong. Dan mungkin saya akan menandatangani perjanjian jual beli ini di HSBC Ibu Pejabat di Tun Razak Estate. Jadi setakat ni itulah dulu daripada saya. Saya mengambil masa beberapa minit ini untuk saya berkongsi dengan kawan-kawan yang belum ada ilmu, pasal ilmu yang ada ini bukan ilmu 2x24. Kerana ramai pihak-pihak akademik, pendidik ilmu akademik hanya tahu setakat million, billion and trillion. Dan saya insya-Allah Tuhan bagi hijab saya dah mempelajari ilmu denomination ni 27 level lagi ke atas. Daripada quadrillion, quintillion, septillion, octillion, decillion, centillion, bicentillion, vegetillion, up to 2 million dan seluruhnya yotalilion. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana telah memberi hijab kepada saya untuk mempelajari ilmu-ilmu matematik demi untuk ekonomi, kerana ramai lagi belum mengetahui. InsyaAllah kita sama-sama berkongsi. Dan saya jangka saya akan buat satu forum. Selepas ini, saya telah berbincang dengan kawan-kawan, forum peringkat kebangsaan yang saya panggil Forum Earth Economy Solution. Kerana bagi saya, WEF World Economic Forum adalah gagal. Segagal-gagalnya,
setiap tahun negara terpaksa dicipta perang, dicipta penyakit, dicipta itu dan ini demi untuk create the problem, present the solution, demi untuk kepentingan keuntungan peribadi masing-masing. Sekian daripada saya, terima kasih dan saya minta maaf sekiranya saya cakap ini terlanjur ataupun mungkin dilihat saya riak. Saya bukan riak, saya nak berkongsi. Saya terpaksa berkongsi bukan dengan orang lain. Orang-orang kawan saya yang berfikiran bersangka baik, yang berfikiran bersangka buruk, saya minta tolonglah. Pasal tengoklah terus delete kalau sekiranya terdapat viral yang saya cakap hari ini. Jadi itu daripada saya, dan saya mengucap terima kasih kepada isteri saya, kepada anak-anak saya, keluarga saya yang banyak membantu saya. Walaupun saya dalam keadaan maestro belum boleh berjalan dengan baik, tetapi saya bersyukur saya boleh bercakap, boleh makan, boleh tidur dengan baik seperti orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.